Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, tetamu Allah, pengunjung taman surga rahimakumullah. Kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan selawat, moga-moga beroleh berkat syafaat, hidup selamat dunia hingga akhirat. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله إلا الله لا إله
ذا الجلال والإكرام والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا الله Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Amitsna ala dinil Islam, matikan kami dalam agama Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. Di penghujung surah Al-Fath, Allah menceritakan tentang kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman-Nya yang bermaksud, dialah yakni Allah yang telah mengutus Rasul-Nya Muhammad dengan hidayah, petunjuk serta agama yang benar, yang akan mengalahkan semua agama, semua faham, semua izam, dan memadalah Allah sebagai saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad itu pesuruh Allah. Dan orang bersama dengan Muhammad, sifat mereka tegas, keras terhadap kufar, tetapi lemah lembut, lunak, berkasih sayang sesama mereka. Kau lihat mereka rukuk dan sujud bersama, mohon limpah kurnia Allah dan surganya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Marilah tanpa jemu, tanpa bosan, ya kita zahirkan rasa syukur kita kepada Allah dengan melazimi kalimat tahmid alhamdulillah dalam apa keadaan sekalipun. Ya. Antara sifat hamba yang bersyukur ialah lapang dada. Orang lapang dada ini sentiasa melafazkan syukur, tahmid kepada Allah. Dalam apa keadaan? Senang, susah, alhamdulillah. Sehat, sakit, alhamdulillah. Kaya, miskin, alhamdulillah. Untung, rugi, alhamdulillah. Ini sifat lapang dada. Ya. Kadang-kadang kita jumpa orang sakit. Kita tahu dia sakit, saja berbahasa basi tanya kabar. Patutnya dah tahu dia sakit, tapi tanya kabar lah, dah tahu kan. Tapi tak tanya juga orang Melayu kan ya, halus budinya. Syekh, apa kabar? Apa jawabnya? Alhamdulillah. Lagi sakit kok alhamdulillah. Kenapa? Syukur Ustaz, belum mati. Ramai yang tak sakit tiba-tiba mati. Ya, minggu lepas orang sahabat umur 40-an pergi. Semua terkejut. Salah orang kali, si fulan nih. Betul si fulan. Umurnya masih muda. Sakit apa? Ya katanya
sakit kepala sikit, jalan. Sayang betul masih muda. Baru jumpa minggu lepas sehat. Satu kampung terkejut. Kadang-kadang saya rasa macam tu lagi baik daripada seorang ni sampai satu kampung bertanya, tak mati lagi? Ya, dah banyak kali IJN dah, tak mati juga. Dah lebih 80 dah, tak mati juga. Kalau anda suruh pilih, yang pertama yang kedua, saya anda pilih. Yang pertama betul, berani ni, your choice ya. InsyaAllah panjang umur. Yang penting bukan panjang umurnya, mati bila-bila juga mati, tapi mati dalam iman. Dan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebab manusia bukan yang panjang umurnya, tapi yang paling bermanfaat kepada manusia. Orang paling baik mungkin panjang umurnya tapi baik amalnya. Orang paling buruk ialah orang panjang umurnya banyak pula kejahatannya. Ya. Bila mati, di mana mati is not an option. Ya, bukan pilihan. Ya, dia sudah ketetapan dari Allah SWT. Yang kita pilih ialah macam mana nak mati. That is our choice. Nak mati dalam Islam kah? Nak mati di luar Islam kah? Kan? Begitu. Nak mati dalam Islam, kena hidup dalam Islam. Ya, tidak mungkin dia nak mati dalam Islam tapi lawan Islam. Ya. Kadang-kadang kita jumpa kawan, ya niaga lagi tak berapa bagus, rugi, hutang banyak. Kita tanya, Syekh, macam mana? Alhamdulillah Ustaz. No complaint. Ya tak? Senang. Ya tak? Ya. Hati lapang. Serah pada Allah. Allah kata begitu. Ya begitu. I've done my best. Aku dah buat yang terbaik. Ya. Jangan jumpa si Mamat ni. Syekh, macam mana? Oh, masalah, Syekh. Masalah. Tengok dengan mimikmu. Masalah. Bisnes masalah, Syekh. Keluarga masalah. Kereta masalah. Harga barang semua naik. Kecuali kangkung. Masalah. Mujurlah ada kangkung. Di rumah saya, goreng kangkung, kari kangkung, tumis kangkung. Di rumah saya. Katanya lah, bukan kata saya. Saudara sekalian, syukurlah. Bukan tak boleh berkeluh kesah. Khuliqal insan khalua. Memang dicipta manusia sifatnya berkeluh kesah, betul. Panas tak kena, sejuk tak kena. Ini aircon sejuk. Nah, kalau tak ada aircon panas. Payah betul manusia. Bukan tak boleh keluh kesah. Bukan tak boleh merengek, bukan tak boleh merintih. Boleh, tapi nak mengeluh, nak mengadu, nak merintihlah pada Allah. Buat pada manusia. Kadang-kadang kita rasa relief nak cerita kat manusia. Kita baru cerita satu, dia sudah cerita 10 dia punya masalah. Lagi masalah. Baik tak payah. Ada masalah. Ya, bangun malam merintih, ya Allah, ya Allah. Keadaanku begini, ya Allah. Aku tak mampu, ya Allah. Aku tak kuat. Minta pada Allah. Tapi di hadapan manusia, dia gagah, dia perkasa, berjuang macam ya tak ada apa ya dalam fikirannya, sedang lapang dada pada Allah. Ini sifat tahmid, ya. Cobalah, ya, coba kita lazimkan diri dengan kalimat tahmid. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita sampai juga ke bulan Rabiul Awal dan kita sempat mendengar banyak ya kisah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang tentu ya saya nak kongsi sedikit. Ya, tidak ada rahmat yang paling besar yang dibawa oleh Nabi selain daripada syariat Islam inilah. Ya. Mukjizat yang dia bawa itu kita tidak warisi. Saya tidak ada mukjizat yang macam Nabi bawa. Ya, keluar air daripada tangan, ya, pecah letak batu keluar air. Ya,
belah bulan, itu tak ada. Ya. Yang kita warisi mukjizat Nabi yang ada ialah Al-Quran. Tetapi rahmat yang paling besar, itulah yang terkandung dalam Al-Quran itu. Apa dia? Syariatnya, peraturan-peraturannya. Ikut ini selamat, tak ikut ini tak selamat kita. Ya. Banyak orang komplain, Allah tu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim kan Ustaz? Iya. Kenapa ada neraka? Kalau Allah itu Ar-Rahman, kalau Allah itu Ar-Rahim, surga je lah. Saya kata, okey bro, mari sini. Baik, sekarang kita apply, kita minta, kita demonstrasi, kita minta Allah hapus neraka, dia pun hapus neraka, sekarang yang ada cuma surga. Macam happy? Ya macam tu lah Ustaz, surga semua, okey? Apa jadi? Kalau surga saja yang ada, neraka tak ada, apa jadi? Okey kata okey. Yang baik pun dalam surga, yang jahat pun dalam surga. Okey. Sampai terlalu kita mengatakan, tak boleh. Ya tak? Yang dibunuh dalam surga, tiba-tiba yang bunuh dia pun, kan engkau yang bunuh aku. Engkau dalam surga juga, neraka tak ada. Macam mana? Ini tidak adil. Kalau aku tahu, sebelum kau bunuh aku bunuh engkau dulu. Nah, pembunuh dan yang dibunuh, dua-dua dalam. Tapi sebab kita nak keadilan, kan? Kita nak keadilan. Dan keadilan itu ada pada hukum Allah. Yakin, saudara. Yakinlah, jangan banyak tanyalah. Ya. Ikut jalan ini selamat, tak ikut tak selamat. Hari ini selamat. Bila kes jenayah meningkat, ya, bila kita hidup rasa tak aman, ya. Anak tak selamat daripada mak bapak, jiran tak selamat dari jiran. Betul bang, rumah tak kunci, kita rasa tak selamat. Ya, kereta tepi jalan kita rasa tak selamat. Ada barang dalam kereta pun tak selamat. Anak jalan kaki 100 meter pun kita rasa tak selamat. Memang tak selamat hari ini. Kenapa? Kalau orang tanya kita, ya, jawapan yang immediate, yang terfikir oleh benak saya sekarang ini ialah kerana kita tolak jalan selamat yang Nabi bawa. Dan kita create, kita cipta jalan kita sendiri. Jalan nafsu, jalan serakah. Ya. Jalan yang hanya meletakkan kepuasan duniawi sebagai pencapaian. Oh, hebat. Tapi tidak ada nilai-nilai ukhrawi di sana. Sungguh, bila saya bawa cerita macam ni, ada orang komen, masuk Ustaz, sebab kita tak amalkan hudud ke? Saya tanya dia balik, ada pilihan lain? Hati-hati dengan soalan saya kata, ada pilihan lain? Ialah dia kata, kalau kita laksana hudud, dia kata, selesaikan masalah jenayah sekarang ini. Saya tanya dia, anda baca Quran? Baca. Beriman tak? Mestilah beriman Ustaz, takkan saya kafir. Kalau saya kafir saya tak baca, dia kata. Baik, baca Quran, tapi bila anda tanya, ya, soalan anda tadi boleh merosakkan akidah. Soalan itu seolah-olah anda tidak yakin, tidak beriman. Sebab saya kata hudud ini hukum Al-Quran. Dan pelaksanaan hudud is not an option. It's an obligation. Dia bukan pilihan. Macam sembahyang, bukan pilihan. Oh, pagi ni saya tak nak solat subuh lah, saya nak jogging gantinya. Kenapa? Sama juga sehat. Sebab dia punya kepalanya sembahyang itu riyadhah. Jadi hari ini dia skip sembahyang, dia nak jogging. Boleh? No. Sembahyang bukan pilihan. Makanan pilihan. Nak makan pedas, nak makan manis, selagi ada pilihan lah. Kadang-kadang tak ada pilihan juga. Manis tak boleh Pak Ji. Masin tak boleh Pak Ji. Tak ada pilihan. Habis boleh apa aja? Roti dengan susu. Itu pun roti tu kulit dia tau. Kan? Aduh, ganas katanya. Kan? Pakaian baju mungkin opsional. Saya nak warna putih, dia nak warna coklat, warna hijau, ya, pilihan, option masing-masing. Tapi
pelaksanaan hudud bukan pilihan. Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin, baik laki baik perempuan, kalau Allah tentukan sesuatu, ya, perkara, dia cari yang lain sebagai alternatif. Tak boleh. Jadi saya kata ini bukan pilihan. Oh, dia kata, sorry Ustaz, silap. Saya tarik balik soalan. Okey, saya buat soalan baru. Silakan. Dia tanya soalan baru. Begini Ustaz, ada tak contoh di mana-mana kalau dilaksanakan hudud selesai masalah jenayah? Ini yang orang nak hari ini. Orang tengok kan? Nak tengok praktikal tak praktikal hudud ini. Saya kata okey, senang. Tak payah rujuk jauh-jauh. Sekarang kita rujuk negara jiran kita, Brunei Darussalam. Cukup. Ya. 4 bulan yang lepas Brunei isytihar akan laksana hudud. Sultan dia, Hassan Bolkiah, ya isytihar. Satu dunia tahu. Amerika tahu, Yahudi tahu, dan I don't think Yahudi diam diri sekarang ini. Dia tak boleh. Ini tahu, ini tahu. Ya, doakan Ustaz. Dan saya apa yang berlaku di Mesir, ya, bila Morsi nak menegakkan syariat dan nak membela Gaza, itu Yahudi tak tidur malam. 2 tahun fikir macam mana nak halang kebangkitan rakyat Mesir. Akhirnya berlakulah apa yang berlaku di Mesir hari ini. Apakah dengan mudah, ya, Brunei nak laksana hudud? I don't think so. Tapi tak apa, itu komitmennya. Satu dunia tahu. Soalnya, dah laksanakan belum? Dah ke belum? Belum. Ya. Sekarang ini tengah proses penyesuaian. Seorang sahabat saya, dulu sama-sama di UAE, ya, Dr. Muhaimin ada ke sana, dia terlibat dengan penyelarasan hudud ini. Sebab maklumlah, ya, legal system kita sama. Malaysia dengan Brunei, kita mewarisi English legal system. Jadi banyak benda lah nak diubah, sistem kehakiman, ya, nak latih hakim, latih pendakwa, banyak benda, ya. Baik, belum laksana lagi. Yang immediate akan laksanakan di Brunei bulan 4 ini ialah kod etika pakaian wanita dan lelaki. Ya, mana-mana perempuan yang tidak tutup aurat akan ditangkap dan masuk penjara. Nih, bulan 4 nih. Hati-hati. Ya. Mana-mana lelaki menyamai perempuan akan ditangkap. Yang mana tu Syekh? Maknya habis, kena ligan habis maknya. Sungguh bulan 4 ni. Dan mana-mana wanita menyamai lelaki juga akan ditangkap di penjara. Itu yang mana pula bro? Tomboy, pengkit. Jangan estimate. Yang dapat dikenal pasti hingga ke hari ini, satu makalah saya terbaca, ya, masyarakat pengkit di Malaysia sudah mencecah lebih 20,000. Ya, man. Dan satu kes yang klasik, di rumah dia bertudung pakai, mak dia pun tak tahu dia pengkit. La ilaha illallah, dia keluar saja, she is another person, she's a boy. A she male. Mak dia pun tak tahu. Ya, dia keluar habis. Ya. Hampir lebih 20,000, ya, pengkit. Ini bulan 4. Tapi itu bukan hudud, ya, itu takzir, ya, sebab kesalahan aurat ini bukan di bawah kategori hudud. Ia je takzir. Jadi Brunei memilih hukumannya adalah penjara. Ya, mungkin sehari, seminggu, sebulan, ikutlah. Itu takzir ini tidak ada yang fix, ya. Itu ikut kebijaksanaan hakim. Baik. Adapun hudud belum dilaksanakan. Mungkin lagi setahun, mungkin lagi 2 tahun, 3 tahun, wallahu alam. Ya, tapi komitmen sudah ada. So apa yang berlaku dalam masa 4 tahun ini, 4 bulan ini, saudara? Apa yang berlaku? Kadar jenayah menurun dengan ketara sekali. Ya, Brunei memang tak ada kes bunuh. Ya, tak tahulah, ada pernah dengar tak kes bunuh di Brunei? Ya, saya tak pernah lah. Ya. Macam kita ni hari-hari mati kena tembak. Ya. Di sana tak ada. Curi, pecah rumah, pecah kereta, ya, ada.
Ragut kurang di Brunei. Ya, sebab mungkin lepas ragut tak tahu lari ke mana, kan kecil kan, terjun laut lah. Ya. Curi kereta pun tak ada di Brunei. Ya. Agaknya lepas curi dia tak nak ke mana kan. Ya. Macam di Langkawi, saya pergi Langkawi ya, kalau satu kawan, Syekh, anak naik ferry jam sekian, sampai jeti jam sekian. Okey, beres dia kata. Saya pun steady sampai sana, SMS dia, Syekh dah sampai. Okey Ustaz, pergi parking nombor sekian, lot barisan sekian, ada tiang sekian, situ ada kereta, warna sekian, jenis sekian, nombor sekian, pakailah dia kata. Wih, macam tu je. Bagus juga, ada freedom. Tidak orang bawa kita susah, Syekh. Ya tak? Nak singgah pun teragak-agak, bagus nih. On the way sana baru tanya, alamak, lupa pula nanya kunci simpan di mana kan. Dalam pegang handphone, tiba-tiba sampai ke kereta dah jumpa, oh ini bagus keretanya nih. Ya. Buka, tak kunci. Kunci berletak aja situ. Saya macam ni, kau tinggal kereta kat sini. Kenapa? Kalau orang bawa cari, orang curi bawa lari, nak lari ke mana Ustaz? Lari kemari, Kuah. Lari ke sini pada Masirat. Lari ke utara, Masuri. Nak lari ke mana? Ya tak ya juga katanya. Kalau di Sahalam ni dia dapat kereta kita dalam sejam, ke mana dah? Ke Siam dah. Melampau dah tu ke Siam ya. Betul juga ya. Jadi di Brunei tak ada, tapi kes-kes yang lain ada lah. Dalam masa 4 bulan ini, ya, kadar jenayah menurun bang. Orang rasa aman, pergi mana-mana tak takut. That feeling yang you tak boleh beli, tahu tak bro? I tell you, you ada duit ya, you ada duit banyak, you hire bouncer 3-4 orang, you jalan 4 bouncer depan, 4 bouncer. Do you feel happy? Hah? Bonza 4 depan 4 belakang, I don't feel happy. Duit banyak bang, rumah letak apa tu, kamera, letak alam, letak macam-macam letak, kan? Bomoh lagi dia upah, katanya lah. Kan? Are you feel happy? No, I don't feel happy. Duit banyak, tapi bila kita rasa aman, keluar malam tak takut, ya tak? Jalan sorang-sorang tak takut, kereta terlupa kunci pun tak takut, rumah tinggal pun tak takut. That feeling. Aduh, berapa Anda sanggup bayar untuk dapat perasaan itu? So di Brunei, perasaan itu sudah ada, tak takut. Orang keluar kemana tak ada, pakai apa? Relax. Ya, kenapa? Jenayah kurang, kenapa? Biasanya dalam otak kita fikir, bila hudud dilaksanakan, jenayah akan kurang sebab penjenayah takut dengan hudud. Betul? Biasa begitu bukan? Takut dipotong, takut disebat. Betul? Sebenarnya itu tak betul. Yang betul macam mana? Kita perbaiki persepsi kita. Kita perbetulkan persepsi kita terhadap hudud. Ya? Begini, bila hudud dilaksanakan, jenayah akan kurang. Ya. Bukan sebab penjenayah takut hudud, tapi sebab Allah jaga. Allah jaga. Nakalam minallah. Dalam konteks curi, Allah sebut dalam surah An-Nur, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, ya, pencuri baik laki baik perempuan, potong tangan keduanya, jazaa'an bima kasaba, balasan atas perbuatan mereka, nakalam minallah, pencegahan dari Allah. Subhanallah. Ini yang kita sebut selama ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semua hafal, semua amal. Nak keluar rumah, baca dulu. Nak jumpa dengan orang, baca dulu. Kita rasa takut, terancam, baca doa ni. Oh, tapi tak faham. Apa maknanya? Bila kita sebut hasbiyallah wa ni'mal wakil, maksudnya memadalah Allah untuk aku. Aku tak perlu selain Allah. Dalam bahasa kasarnya, aku tak perlu polis, aku tak perlu security. Sebab polis boleh rasuah, security boleh tembak orang. Aku tak perlu CCTV, aku tak perlu anjing, aku tak perlu apa. Aku hanya perlu
Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu maksudnya. Mengapa? Sebab sambungannya. Ni'mal maula, sebaik-baik penjaga. Wa ni'man nasir, sebaik-baik pemberi pertolongan. Paham kata paham nih? Allah jaga kita bang. Bila Allah jaga, okey tak okey? Okey lah. Kalau polis jaga, betul. Kalau security jaga, kalau CCTV jaga, kalau anjing jaga, kalau alam jaga, sorry. Ya, sebab itu bila banyak berlaku jenayah hari ini, saya ikut juga perkembangan. Oh, macam-macam cadangan. Ada seorang ni dia kata, kita akan tambah jumlah polis. Saya tak kata salah. Cuma saya nak tanya, kalau tambah bilangan polis, selesaikah masalah jenayah ni? Selesaikah? Nah, kalau polis yang menyamun? Kalau polis yang bunuh? Betul bang. Berlaku. Tidak semua, tapi berlaku. Ya, ada seorang pula, ya, cadangannya apa? Kita pasang CCTV, kamera di tempat-tempat yang strategik. Kan? Ada dengar tak cadangan tu? Oh, di simpang jalan, di tempat parking, di pasar apa semua untuk mengekang jenayah. Saya nak tanya satu soalan. Siapa dapat projek tu? Masuk bang, masuk. Berapa komisionnya pula? Masuk. Betul bang, Tuan Penasehat 20%. Selesai masalah jenayah? Tak selesai. Ya, dalam kes tembak menembak yang banyak ini, ya, ada yang bagi cadangan. Oh, nampaknya senjata banyak diseludup daripada Siam. Ya, aktiviti penyeludupan senjata berlaku sebab tu banyak senjata. Ya, yang pistol polis hilang tu tak ada, tak apa, tu jatuh laut, kan? Hilang dekat tandas, itu kecil lah dia kata, tapi banyak yang dari luar ni. So cadangannya apa? Dia akan bina pagar elektrik sepanjang sempadan Malaysia Thailand. Ada dengar tak? Berapa jumlah kos tu bang? Siapa yang bayar besok tu? Aku juga. Siapa yang kaya? Dia juga. Siapa yang susah? Aku juga. Betul bang. No. Tanya saya, bukan soal pagar elektrik. Kita boleh bina 5 lapis pagar elektrik. Tapi akhirnya, bukan pagar itu. Orang yang jaga pagar itu. Tak betul bang? Biar kita bina pagar setinggi mata memandang, kan? Tapi yang jaga di bawah ni bolos. Kenapa? Tak ada iman. Kenapa? Dia pun nak kaya juga bang. Takkan atas je yang kaya, aku nak macam mana? Kan? Tinggal anak bini, kerja teruk, sikit-sikit lah, bukan banyak. 2-3 ribu, atas 2-3 juta. Cara berfikir mereka. Coba tanya. Bukan pagar. Saya tak jumpa lagi satu cadangan yang menepati ajaran Nabi SAW. Apa dia? Kembalilah, marilah untuk kita menyelesaikan masalah jenayah hari ini. Saya cadangkan kembalilah kepada hukum Allah. Ada? Adalah ustaz-ustaz yang berkuliah ni. Siapa dengar cakap dorang? Kita nak seorang menteri bercakap begitu. Menteri agama pun tak bercakap begitu. Betul bang? Kan? Kita nak Allah jaga kita. Seolah-olahnya Allah sudah berkata kepada orang Brunei, hai hambaku di Brunei, kamu beriman dengan hukum aku, kamu yakin dengan hukum aku, mulai sekarang aku jaga kamu. Nak tak Allah jaga kita? Caranya bagaimana? Sabda Nabi, ihfazillaha yahfazuk. Ini kunci dia. Apa dia? Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Macam mana jaga Allah? Tidak cukup hanya dengan jaga kalimah Allah.
Oh, jaga kalimat Allah, jangan ditulis dalam Bible. Itu tidak menjaga Allah. Menjaga Allah ialah menjaga hukum Allah. Apa yang halal kita kata halal, apa yang haram kita haramkan, dan kita benteras. Itu namanya ihfazillaha yahfazuk. The best part di Brunei, ya, bila dalam masa 4 bulan ini apa berlaku? Dia jumpa apa? 6 telaga minyak baru. Berapa tempoh jangka hayat supply dia? 600 tahun. Masya Allah. Dan ini satu benda yang pelik, sebab 20 tahun yang silam ada satu kajian geologi dibuat tentang minyak di Nusantara ini. Ini kajian ilmiah, saintifik. Minyak di Brunei, dia kata bertahan 4 ke 50 tahun. This was 20 years ago lah. Ya. Maknanya kalau sekarang tinggal berapa tahun? 2 ke 30 tahun. Tiba-tiba dapat minyak. 600 tahun. Macam mana tu bang? Jangan terkejut bang. Kalau saya beritahu, dari mana semua minyak yang banyak tu? Minyak kita hijrah ke sana. Kita tak tahu highway bawah tanah macam mana. Lubang-lubangnya kita tak tahu. Dan orang musafir bawah tak pakai pasport bang. Engkau minyak, engkau rakyat Malaysia, engkau tanah sini. Ada free. Dan minyak sama juga makhluk-makhluk yang lain semua ini adalah makhluk yang taat. Makhluk yang taat. Ya, tidak mustahil. Ya, bila istihar sahaja akal asna hudud di Brunei, minyak kita pun hijrah. Hijrah beramai-ramai pula tu. Siapa ada kawan di Petronas ya? Tolong confirm benda ni. Saya pun tak boleh nak confirm. Dia kata di Kerteh pengeluaran minyak Kerteh sudah menurun 50%. Ya, saya tak tahu betul bang, tapi cek baliklah. Ya. Ini soal keberkatan. Tak ada mustahil. Tak ada yang mustahil. Kalau Allah nak jadikan begitu, hanya kun fayakun saja, senang. Kan? Cuma apa moral of the story ialah, ya bang, yakinlah dengan hukum Allah. Itu saja. Kan? Laksanakan perintah Allah. Kadang-kadang sebab kejahilan kita ni, kan? Kejahilan kita, tapi kita bertahan lagi. Yang tak faham ni pun nak cakap juga, oh tak boleh, hudud tak boleh, tak boleh. Ini ketinggalan zaman, ini barbarik. Kalau dia bercakap dengan ilmu, lain. Dia bercakap dengan kejahilan. Dan saya tanya hati ke hati. Peringkat umur kita ni kan ya, 40, 50, 60. Apa ruginya kita laksana hudud? Rugi ke? Rugi ke bang? Nak pertahankan, yang nak degil juga kenapa? Oh tak boleh lah. La ilaha illallah. Selain daripada ego, keangkuhan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Keangkuhan semata-mata. Saya ingat lagi saya kuliah di Gombak tahun 80-an, masa itu saya di UIA. Ya. Subjek hudud ini kita ajar di UIA. Salah satu dalam mata pelajaran kita dipanggil Islamic Criminal Law, ya, Al-Qanun Al-Jinai Al-Islami. Memang kita ajar semua anak-anak tuan-tuan yang masuk UIA kuliah undang-undang, memang kita ajar hudud dan mereka ni pas bab hudud ni. Cuma bila dah keluar dah tak lewat apa-apa dah. Kan? Sebab belajar hanya untuk segulung ijazah. Baik. Jadi saya kuliah, saya ingat lewat 80-an. Saya pulang daripada masters 87, 88, 89 macam itulah. Jadi saya kuliah di satu masjid, ya. Secara ilmiah saya bincang masalah hudud. Secara ilmiah, definisi hudud, dalil hudud, ya. Hukumnya, syarat-syaratnya, pelaksanaan semua bincang. Tiba-tiba ada seorang ya, umur 60-an gitulah. Dia sudah marah, dia sudah bangun, dia sudah marah-marah. Dalam masjid pun politik juga katanya. Lah saya kata, apa yang saya tersilap cakap kah? Terlepas apa tu? Tak ada. Kan?
Dia kata minta maaf, saya ini punya. Rupanya dalam otak dia ni, tahun 60-an bermula polemik hudud ini. Dalam otak dia satu, dalam kepala dia satu je. Hudud itu pas, pas itu hudud. Bila sebut hudud, pas. Bila sebut pas, hudud. 80-an bang, sekarang sudah lain sikit ya senarionya. Jadi kita hormat orang tua. Dia pun keluar, jamaah pun sudah tak senang, dia pun keluar. Alhamdulillah, lapanglah dia pun keluar. Baik. Lepas sembahyang selesai, kita keluar masjid, ada lagi orang ni di luar tu masih marah-marah lagi. Ya, siap kasutnya dicampak apa semua. Ish. Apa lagi yang tak kena ni, ingatkan dah selesai dah. Rupa-rupanya motosikalnya hilang. Oh, bang marah betul dia. Celaka, keluar semua ayat-ayat jampi serapah dia ni. Ui, maki hamun semua. Ya. Orang pergi masjid nak ibadat, dia pergi masjid nak mencuri. Keluar semua. Ya. Sumpah seranahnya. Ya. Orang penat-penat cari duit, ya. Beli, dia senang-senang curi. Kalau aku jumpa dia kata aku potong tangannya. Wah. Ya. Datang seorang anak muda pergi tepuk bahu dia. Pakcik, hudud lah tu. Nampak bang ya. Jadi yang tadi yang menentang tu apa? Kejahilannya bang. Dia tak tahu. Memang dia tak tahu. Dan saya tak salahkan dia. Sebab sistem pendidikan negara ini begitu dah. Ya, kita mengambil sistem dualisme, sekularisme. Kan? Sejak zaman British, zaman penjajah, sampai kita mewarisi penjajah itu, begitu sistem kita pun. Ya, fiqh ini hanya tumbuh ada fiqh muamalat, sikit-sikit, fiqh ibadat yang banyaknya. Ya, ada fiqhul jinayah, fiqh jinayah tidak dibincangkan, fiqhul daulah tak dibincangkan. Ya, siasah syariah lagi tak. Baru akhir-akhir ini kita mendengar siasah syariah, politik Islam. Ya, politik yang syar'i, politik Islam lah, Islamic politics. Baru akhir-akhir ini, ya kejahilannya. Ya, itu tahun 80-an. Kalau hari ini, tahun 2014, masih ada lagi yang pertahankan sistem cara fikir itu, saya tak tahu. Bukan jahil lagi itu, apa? Goblok, itu sama, jahil itu goblok lah. Tahu, ya, pertahankan juga. Selain apa? Kalau saya katakan keangkuhan, keegoan itu semata-mata. Ya, degil, tuh je, nak tunjuk degil je. Tak nak, tak boleh. Kan? Dia tolak hudud kerana kejahilannya. Tapi bila terkena batang hidungnya, terkena dirinya, bila dia rasa dia dizalimi, hartanya diceroboh secara tidak hak, dia menuntut keadilan. Dan baginya keadilan ialah dia jumpa pencuri itu, dia potong tangannya. Nampak tak? Yang berkata itu adalah fitrahnya. Ini tolak hudud. Nih, otak dia ni, kepala dia ni tolak hudud. Tak mau. Tapi hati kecilnya berkata, itulah keadilan. Ini yang dikatakan Islam dinul fitrah. Islam agama fitrah. Dia selagi fitrah manusia tidak rosak, ya, selagi manusia ada fitrah, dia akan menerima bang. Dia akan menerima, ya, Islam adalah yang benar. Sungguh. Kepala otaknya boleh pusinglah, begitu begini hujahlah macam mana. Tapi you tanya hati kecilnya. Istafti qalbak, kata Nabi. Ya, tanya hati kecil. Tanya ni naluri kita ni. Maka hati kecilnya berkata, betul, Islam itu benar. Hukum Allah itu adil. Ini disebut al-Islam dinul fitrah. So, kesimpulannya apa kita nak buat bang? Well, jaga hukum Allah. Macam mana? Satu daripada proses untuk menjaga hukum Allah ialah amar ma'ruf nahi munkar. Jangan anggap amar ma'ruf nahi munkar sebagai perkara biasa. Dah, itu adalah package dalam menjaga peraturan Allah. Suruh apa yang baik, cegah apa yang salah. Kadang-kadang kita ini bila sebut amar ma'ruf nahi munkar, kita ada persepsi. Apa dia?
Amar ma'ruf je lah Ustaz, nahi mungkar tak payahlah, kubur masing-masing. Kan? Ada lagi. Kan? Ngajak baik senang. Mari jom ke masjid, naik banner masjid. Itu amar ma'ruf. Ya. Nahi mungkar ini, menentang kezaliman, menentang kemungkaran, menentang rasuah, menentang fitnah. Ini nahi mungkar. Tak ramai yang berani ke depan. Kenapa? Bahaya bang, risikonya. Tapi kalau sampai tak ada yang buat, ingat. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar. Hendaklah kamu laksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jika tidak, apa? Dah pernah dengar dah hadis ini? Jika tidak, Allah akan turun bala dan waktu itu doa kamu tidak diperkenankan lagi. Sekarang Allah tak turun lagi kah? Allah turun kecil-kecil. Dalam surah As-Sajdah Allah sebut, ya, esok subuh kita dengar insya-Allah imam baca. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami rasakan mereka dengan azab yang kecil, belum azab yang besar, agar mereka la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah. Yang berlaku sekarang ni, bang, ini baru kecil-kecil bang. Kalau ikut ayat ni lah kan ya, ini baru kecil-kecil. Ya, kes curi, kes jenayah meningkat, bunuh sana, bunuh sini, ini kecil-kecil. Ya, kalau Allah nak, bukan setakat rumah tenggelam, bukan setakat kereta tenggelam, ya, di Kuantan, di Kemaman, di Pekan. Kalau Allah nak, apa tenggelam? Terbalik bumi bang. Boleh tak boleh? Tak pernah Allah buat? Dah pernah dah. Kenapa Allah tak buat? Sebab masih ada orang buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar. Percayalah. Betul bang? Saya cukup yakin. Ya, sebab itu bila berlaku musibah, istirja, la'allahum yarji'un. Ya, kami rasakan mereka kena azab yang kecil, kata Allah, belum azab yang besar, agar mereka kembali. Kalimahnya ialah istirja. Bila timpa musibah, istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa? Kita kembalikan semua kepada Allah. Ya Allah, jangankan keretaku, rumahku, aku pun akan kembali kepadamu ya Allah. Ini istirja. Bila istirja, lega. Biasa. Ya. Hilang barang, ya, rugi banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Ketenangan. Sebab semua nanti akan kembali kepada Allah. Kemudian cepat muhasabah. Ya. Elemen istirja, elemen kembali kepada Allah disertai muhasabah. Apalah dosa ya Allah. Oh, mungkin lama tak keluar zakat. Mungkin lama tak bersedekah. Itu yang ditimpa musibah. Ingat, zakat, sedekah melepaskan musibah. Ya tak? Ini tidak. Rumahnya tenggelam, keretanya tenggelam. Kita pergi ke Kuantan. Kita pergi tengok pusat pemindahan banjir. Masya Allah bang. Macam itulah standard pengurusan banjir yang terbaik di dunia bang. Macam mana? Dilonggok semua dalam satu dewan. Ya, laki, perempuan, bini orang, ada orang campur. Longgok semua. Pandai-pandai korang lah. Nah, Maggie. Ya Allah, kata apa ni? Dapat barang, berebut. Apa punya fashion? Tak apalah, manusia mungkin. Kan? Dia tengah susah, dia tengah lapar. Kan? Kita pergi, nak asingkan lagi perempuan ni. Fikir macam mana? Ya. Oh tak mau, tak boleh pisah. Macam mana kami nak pisah, anak kami apa semua. Oh okeylah, tak apalah. Itu yang kita kagum tengok Jepun ya. Jepun dia tak isytiharlah pengurusan banjirnya terbaik di dunia, tapi dia bila ada banjir dia pindah ke dalam dewan. Dia buat apa? Dia buat petition dalam dewan. Menggunakan kemah-kemah besar. Satu kemah, satu keluarga. Satu kemah, satu keluarga. Thailand pun macam tu juga bang.
Cuma Thailand dia guna iglu, kemah iglu yang jual di Maidin harga berapa? 60 ringgit ke 50 ringgit. Satu keluarga, satu kemah. Jadi ada privacy lah. Itu standard dorang lah, tak pandai. Yang kita standard kita bagus. Kita longgok saja macam tu, bagi makanan tabur macam tu, supaya orang tu rasa binatang. Dirinya binatang, kita tuan. Begitu bahasa saya. Ya. Tak apalah kita nak upgrade, kita pun kosongkan depan ni, kita buat surau. Dah kita gagal dah nak pisah, tak boleh pisah dah ni. Tak apalah. Jamaah sekalian, harap maghrib nanti sila jemput, kita buat solat maghrib berjamaah. Dan lepas solat maghrib, kita solat hajat. Datang 10 orang. Satu dewan ni, Masya Allah, beribu ni. Datang 10 orang. Yang tak datang satu hal lah, dia perli lagi. Nak sembahyang hajat apa? Bala dah datang, sembahyang hajat apa? La ilaha illallah. Teringat pula filem Madu 3 ya. Kan pak mertuanya nak sembahyang tolak bala kan? Sembahyang apa pak? Tolak bala. Tolak bala apa pak? Bala dia dekat. Gedegang kan? Ada kan cerita kan? Mungkin dia tiru situlah. Sembahyang hajat apa dia kata? Bala dah datang. Subhanallah, nak meniti air mata bang. Punya sombong manusia, bukan nak insaf, bukan nak muhasabah, bukan nak istirja. Ya Allah, kalaulah tenggelam rumahku itu untuk hapus dosaku, ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Terus kembali pada Allah, jadi makin baik. Supaya musibah itu mengangkat darjat kita. Supaya musibah itu menghapuskan dosa kita. Ini tak nak sembahyang. Tak sembahyang bang. Lepas Isyak apa dia buat? Karaoke. Tiap malam karaoke. Kenapa? Hilang boring? Ya ilaha illallah. Manusia apa pun tak tahulah. Ini manusia yang sudah dihaiwankan oleh manusia. Kita cuba datang nak angkat martabatnya. Kau manusia, mari pisah laki perempuan, jaga maruah, jaga agama. Tak ada. Kan? Ini jenis manusia yang dihaiwankan. Tabur Maggi, tabur duit. Kita datang bawa makanan, dia kata, "Ai, makanan je." Kita bawa baju, "Ai, baju buruk je." Kau terima lah apa orang bagi dah. Habis nak apa? Nak apa ni? Nasi mandi? Nak nasi biryani? Nasi minyak? Agak-agak lah bang. Kita tak cakap macam tu lah. Tapi hati kecil kita berkata, rupanya dia nak apa bang? Nak duit. La ilaha illallah. Nak duit. Time macam tu pun otaknya duit juga. La illallah. Tiap malam kerjanya apa? Karaoke. Yang ni sibuk. Apa kerugian? Apa kerugian? Nak klaim. Duit juga dalam otaknya. Tiap malam ada juara karaoke. Semua kategori dipertandingkan. Dari kategori bintang kecil, anak-anak, sampai kepada kilauan emas. La ilaha illallah. Lagi dahsyat kita datang. Dia boleh tanya, halang di jalan, dari mana ni? Oh, bendera ni kami tak terima, balik. Ilaha illallah, punya sombong. Kita datang atas nama kemanusiaan. Tu saudara kita sedang susah, kita datang bang. Bukan nak istirja, bukan nak muhasabah, bukan nak makin baik. Walanudhiqannahum, kami rasakan mereka dengan azab yang kecil. Itu baru kecil. Kalau Allah nak, lebih dari itu Allah boleh bagilah. No hal lah bagi Allah. Betul bang. Tapi sombong manusia ini. Sombong. Kenapa? Jauh dari agama. Orang macam ni memang tak pernah ke surau, tak pernah ke masjid. Hiburan, makan, tidur, berserong. Itu saja. Tak pernah terfikir ya bahawa satu hari aku akan mati, aku akan menghadap Allah SWT. Dia tak fikir ke situ. Ya, anak-anak aku ini, aku mesti buatkan Islam. Ya,
anak aku ni betul lah baik, hormat aku, tapi kalau dia tak sembahyang, dia tak baik lah. Sebab dia hanya tolong aku ketika aku masih hidup. Kalau aku mati besok, anak aku dah tak boleh tolong aku. Kan? Kita cerita, kita nak ajak anak-anak sembahyang, jadi anak yang soleh-solehah. Dia kata apa? Anak kami dah baik dah. Anak kami dah baik dah. Selamba je. Kan? Maksudnya tu baik tu, tak mencuri, tak menyamun agaknya lah ya. Tak maki hamun dia, tak sepak dia, ya tak. Anaknya tu tutup aurat, dia tak nampak itu nilai baik. Anaknya sembahyang ke tak sembahyang, itu tak termasuk piawaian. Anak baik tu maksudnya, saya tak tahulah, saya tak faham lah. Baik macam mana. Saya tengok anak orang degil juga. Semacam ya. Tapi sebenarnya hati keras. Kena jauh daripada rahmat Allah Subhanahu. So tuan-tuan, kita laksana perintah Allah ini bukan soal kubur masing-masing, tidak. Ini soalnya nak selamat ke tak nak selamat ni, itu je. Kalau nak selamat, lakukan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sesuai dengan apa yang Nabi gambarkan dalam hadis baginda yang saya yakin pernah sudah didengar oleh tuan-tuan, tapi kita ulang sebagai pengukuhan. Apa kata Nabi? Umat Islam seperti penumpang sebuah kapal. Ya tak? Pernah dengar kan? Ada yang tinggal di atas, ada yang tinggal di bawah. Rupanya kapal tu bertingkat-tingkat. Waris kata bertingkat-tingkat. Ya, baik. Yang tingkat atas ni nak ambil air mudah, cedok air dapat. Ya, sendiri pun okey, bagus. Ya. Yang bawah ni, dia kena naik atas, ambil air, turun bawah, naik lagi, ambil air, turun bawah. Oh, letih. Dia pun satu hari mesyuarat agung tergempar. Agendanya macam mana untuk dapat air dengan mudah. Urusi, saya ada cadangan. Silakan, tebuk saja dinding kapal ini. Bagus, otak A1, cap ayam. Mulalah projek tebuk dinding. Gedegang, gedegang, gedegang. Satu kapal dengar. Bunyi apa tu? Orang bawah tu tebuk dinding. Hei, mana boleh, ni bahaya. Biarlah. Kubur masing-masing. Jangan jaga tepikan orang. Dorang je buat. Kita kat atas ni okey. Faham? Tebuk, air masuk. Jadi apa? Apa jadi? Habis. Yang menebuk pun tenggelam, yang tak menebuk pun tenggelam. Tapi bila kita dengar suara gedegang, 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 bunyi apa tu? Orang bawah tebuk lubang. Tak boleh. Mai, 1, 2, 3, ambil yang badan besar-besar. Mari. Untuk apa? Kita hentikan kerja jahat mereka. Ni, pergi, halang, rampas anak dorang, lawan, bagi. Kan? Lawan lagi? Buat apa? Lawan lagi buat apa? Campak laut, buang laut. Faham ke? Rugi ke kalau kita buang puak-puak ni ke laut? Rugi. Apa untungnya simpan dorang di atas kapal? Hari tak buat, besok dia buat lagi. Faham ke tak faham? Kalau faham, saya nak tanya soalan terakhir, bonus. Ada dengar tak bunyi orang tebuk kapal sekarang ni? Kalau dengar tapi buat-buat tak dengar. Betul bang? Depa tebuk bukan satu tempat tau. Yang depan tebuk, yang belakang tebuk, yang kanan tebuk, yang kiri tebuk. Kalau tak dengar juga, tak tahulah. Betul bang? So apa kita buat? Bang, hentikan. Maka mereka yang menentang kemungkaran adalah penyelamat, bukan bughat. Tiba-tiba keluar fatwa. Bughat. Isteri saya dengan anak pergi malam tu ke sana sebab menentang kezaliman. Bughat, halal darah. Nak meniti air mata bang. Seorang ada ilmu, amanah ilmu, diberikan kedudukan macam itu. Bughat katanya. Hanya atas alasan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul, taat pemimpin kamu.
Kenapa tak baca habis ayat itu? Kenapa stop takat itu? Kan ada sambungannya lagi ayat itu kan. Apa sambungannya? Wa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kamu berselisih pendapat tentang satu-satu perkara, rujuklah kepada Allah, farudduhu ilallah war rasul. Itu dia tak baca bang, dia baca sekerat je. Orang beriman, taat Allah, taat Rasul, taatlah pemimpin kamu. Stop, habis. Siapa melawan pemimpin? Buah. Wah, senang betul. Menentang siapa? Apa isunya? Penyelewengan, kezaliman, sebagainya. Maka kita penyelamat. Sebab itu selagi ada orang buat kerja dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, alhamdulillah, syukurlah bang. Itu pertanda Allah masih reserve bala yang besar-besar. Yang dilepaskan yang kecil-kecil ya bang. Agar kita istirja, agar kita kembali kepada Allah. So Syabas tanya kepada surah Ar-Rahmiyah yang terus istiqamah dalam majlis ilmu ini, dan saya baru dengar ya beberapa hari yang lepas kita diziarahi oleh saudara kita di Syria, Masya Allah ya, kawan-kawan saya dalam MAPIM pun baru pulang minggu lepas. Banyak berita yang mereka bawa dan mereka akan pergi lagi. Siapa yang nak join, siapa yang nak pergi, rasa teringin nak pergi, beritahu saya bang. Ya, tiap bulan kita hantar. Tapi belanja sendiri bang. Ya, tak banyak dalam 7-8 ribu ya. Belanja sendiri. Dan siapa yang nak pergi ke Gaza bulan 3, bulan 4 ni kita ada tim nak pergi, boleh pergi Gaza juga insya-Allah. Ya, di bawah MAPIM. Memang bulan-bulan, dan kita ada projek besar di Gaza. Kita ada banner hospital kanak-kanak pediatrik, dan kita ada banner sekolah, dan sudah ada 4 atau 5 masjid yang kita pulihkan. Alhamdulillah, syukur. Ya. Dan sekiranya saudara ada kelebihan, tapi kita banyak orang kata, apa ni Ustaz, kita tolong yang di Syria, yang di Gaza, yang kita dalam negara ni macam mana Ustaz? Tak apa, kita membuat juga. Ya, saya menyampaikan salam daripada rakan-rakan di Mahat Tahfiz An-Naim, Kuala Ketil, Kedah. Ya, saya selaku penasihat di sana. Ya, Mahat Tahfiz An-Naim Kuala Ketil ini adalah cawangan daripada Mahat Tahfiz Derang, almarhum Ustaz Nikmat. Ya, Ustaz Nikmat meninggal dah ya. Saya menyampaikan salam dari mereka. Mahat Tahfiz An-Naim Kuala Ketil ini ada lebih kurang, ada hampir 400 pelajar. Tapi hanya 70% yang bayar yuran bang. 30% lagi free of charge. Kenapa? Yatim piatu, fakir miskin, dan mu'allaf. Ya, kita ada banyak mu'allaf dari Sabah, kita bawa. Sekecilnya 7 tahun bang, ada seorang muda. 7 tahun. Kita alu-alukan siapa nak ambil anak angkat, yang mu'allaf ini dan yatim piatu ini ambil anak angkat atau sponsor mereka. Jadi yang bayar yuran hanya 70%. 30 lagi itu memang kita sponsor. So tuan-tuan, kita tak minta derma tuan-tuan. Saya ada bawa kopi keluaran Mahat Tahfiz An-Naim Kuala Ketil Kedah, kopi Habbatus Sauda, campuran madu, kismis dan badam. Bolehlah beli sambil menderma lah. Pandai minum kopi ni kan. Yang biasa minum kopi dah stop dulu. Kopi jantan ke kopi janda ke, stop dululah. Ya. Tongkat Ali ke, sudah dulu. Ya. Kita bantu dorang dulu ya. Tak mahal pun tuan-tuan, satu paket itu hanya RM14. Ada 10 sachet. Bolehlah beli nanti di belakang sana insya-Allah. Juga ada zam-zam kita bawa. Ada juga minyak wangi kasturi, kasturi kuning, kasturi putih, kasturi susu. Ya, kasturi ini bukan hanya sunnah, tetapi ada nilai-nilai ya, kerohanian. Ya. Ada satu baru ini dianjurkan seminar perubatan menggunakan kasturi. Ya, dia boleh. Ya. Kasturi ini memberikan ketenangan, ya, menghilangkan kemurungan, ya. Menambah kasih sayang suami istri. Yang kuning itu kadang-kadang dipanggil juga kasturi kijang, ya. Elok untuk laki-laki lah, ya. Yang perempuan pakai yang putih, ya, atau susu, ya. Tapi ada juga
Laki-laki suka yang putih, tak ada masalah. Ya, boleh. Tak bertukar jantina, tak ada. Ya, tidak. Ya. Ikut-ikut selera kita lah. Ya. Selawat guna sembahyang, guna tidur, baca Quran. Ya. Anak-anak kita pun elok bagi yang kasturi susu tu elok untuk anak-anak. Dia water base. Ya, yang susu tu dia guna air, tak guna minyak. Ya. Boleh untuk anak-anak kita, ketenangan. Masya Allah. Juga ada tu produk baru keluaran sahabat kita juga, pewangi kereta syifa, ya, yang dibacakan ayat-ayat ruqyah. Semua ada kereta, semua pakai pewangi kereta bukan? Nah, udahlah, tak belilah yang macam-macam tu. Kita pakai pewangi kereta kita ni, ya, dibacakan ayat-ayat ruqyah, ya, untuk konsentrasi dan untuk menghindari gangguan makhluk halus jahat sepanjang perjalanan insya-Allah. Ya. Ada di luar sana juga, ada macam-macam aroma, bauan, wangian, ya. Ada 5 jenis tak silap orang bawa. Ya, jadi bolehlah ya kita gunakan sebagai ya gantung di kereta ya, macam perhiasan pun ya dan ada manfaatnya insya-Allah. So semoga Allah ya berkati kita, semoga Allah pelihara kita, semoga apapun yang berlaku kita terus istiqamah ya dalam kerja mencari keredaan Allah Subhanahu. Ya. Juga ya CD zikir munajat ada di belakang tu. Ya, ada 4 CD zikir munajat, CD al-ma'thurat, ya, CD la tahzan jangan bersedih dan CD rintihan taubat dapatkan insya-Allah. Jadi siapa yang berhajat ya untuk ke Syria atau Gaza, ya boleh beritahu saya akan uruskan saudara pergi ke sana. Ya, ada yang teringin, terus terang, Ustaz, dia kata bolehkah kalau pergi sana bawa balik orang sana, nak kahwin orang sana, silakan, dialu-alukan. Tapi setakat yang tahu di Gaza, Syria saya tak tahu. Gaza memang dialukan, nak kahwin dia kata memang banyak, ya, ibu tunggal memang banyak, ya andar tu pun banyak juga. Tapi satu syaratnya, tak boleh bawa balik ke Malaysia. Kita duduk kat sana. So kalau sanggup duduk sana, faddal. Ya. Macam bang, okey. Macam tak okey je tu. Ya, sebab dorang tak nak bila kita bawa kemari hilang semangat jihad. Anak-anak ya pelarian ini bila bawa kemari dia sudah kenal dunia senang, ada internet, dia lupa jihad. Hatta anak-anak yatim ya yang kita jumpa tu kita tanya, nak ikut balik ke Malaysia? Tak nak. Oh, kita kata sana bagus ada ini, tak mau dia. Sini ada apa? Sini ada jihad katanya. Aduh. Nak menitik air mata bang. Budak kecil, 9-10 tahun. Dia kata dia nak duduk sini, dia nak lawan Yahudi. Kita kata, kamu nak lawan dengan apa? Ya, senapang tak ada apa. Dia ambil batu. Lawan dengan ni dia kata. Allah. Semangatnya memang dibina. Anak kita kesian. Ya, dari kecil main teng-teng. Ya, main kawin-kawin, ya. main cikgu-cikgu, main doktor-doktor. Nah, kesian, main masak-masak. Sana main jihad-jihad, main syahid-syahid. Ya. Lainnya bang ya. Teringin tahu tapi kalau suruh duduk sana tak sanggup lah. Seminggu, 2 minggu boleh lah. Tapi yang Syria ni, kita tak masuk ke Syria. Kita di border, kita tolong pelarian. Ya. Kita bantu kerja orang insyaAllah. Ya. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkatilah majlis kami, ampunkan dosa kami, tunaikan hajat kami, mudahkan urusan kami, lapangkan dada kami, luaskan rezeki kami, sembuhkan penyakit-penyakit kami, ya Allah. Sembuhkan yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Selamatkanlah kami, keluarga kami, anak isteri kami, harta benda kami dari musibah dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.